Okay, yang tak maaf dulu sebelum ni. Kalau dah tengok video yang lepas, cikgu punya audio dalam video tu ada problem sikit sebab cikgu lupa nak connectkan jack audio tu, yang speaker tu betul-betul dengan cikgu punya gadget. Jadi siapa yang dah tengok video tu, minta maaf banyak-banyak. Dan terima kasih lagi bersama dengan Cikgu Aisyah Channel untuk video kali ini. Jom kita layan video kali ini untuk bab 3, tingkatan 3, subtopik pinjaman. Jom. Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Terima kasih lagi bersama dengan Cikgu Aisyah Channel dan kita masih lagi dalam bab 3, tetapi ini adalah video yang terakhir berkenaan dengan matematik pengguna, subtopik pengurusan kredit dan hutang. Tapi dalam video ini saya khas akan tumpukan berkenaan dengan pinjaman perumahan. Hutang rumah lah pinjaman perumahan. Jom kita tengok contoh soalan berkenaan dengan pinjaman perumahan. Subtopik untuk pengurusan hutang. Baiklah, kita baca dia punya soalan. Encik Zaid telah membuat pinjaman perumahan sebanyak RM120,000 dari Bank Mesra dengan kadar 4% atas baki. Bayaran bulanan ialah RM620 selama 30 tahun. Hitung baki dan jumlah faedah yang dibayar oleh Encik Zaid dalam 3 bulan pertama. Saya rasa saya nak garis dulu dia punya key point dia. Pinjaman perumahan RM120,000. Kadar dia 4% atas baki. Bayaran bulanan dia RM620. RM620 sebulan selama 30 tahun. Hitung baki dan jumlah faedah yang dibayar oleh Encik Zaid dalam 3 bulan yang pertama. Jadi jom. Kita sebenarnya nampak macam pendek jawapan soalan dia ni, tapi sebenarnya panjang sebab dia nak 3 bulan. Jadi kita buat step by step. Pertama untuk bulan pertama lah. Saya buat macam ni. Bulan pertama. Jadi macam ni kita nak kira bulan pertama. Kita kira dulu faedah dia. Faedah yang dikenakan pada bulan pertama. Jadi dia tengok kita punya kadar 4%, maka 4%. Darab dengan rumah tu harga RM120,000. Darab dengan dia kata 3 bulan pertama. Ni tempoh Jadi kita ambil 1 daripada 12 bulan dalam setahun sebab dia kata bulan pertama. Jadi jom kita kira. Kita nak kira bayaran faedah untuk bulan daripada 12 bulan. 1 bulan daripada 12 bulan. 4/100 darab 120,000 darab dengan 1/12. Kita dapat RM400. Jadi ni faedah dia lah. Jadi berapakah jumlah pinjaman dia? Jumlah pinjaman akhir bulan pertama untuk bulan yang pertama lah ni jumlah pinjaman akhir untuk bulan pertama, maka dia kena bayar RM120,000 ini tambah dengan faedah dia rumah dengan faedah dia. Jadi kita pinjam, kita tak adalah bayar macam mana kita pinjam macam tu kita bayar. Sebab bank yang menetapkan kadar. Maka ada tambahan sikit lah dari situ. Ini boleh kira lah teruslah 120,400. Terus kira tambah je terus. Kemudian kita tengok pula baki selepas bayaran ansuran. Baki dia berapa? Nilai yang bersama dengan faedah tadi yang kita dah kira ni. Kita kena tolak dengan ansuran bulanan dia berapa? 620. Jadi kita dapat berapa? Mana nak tulis ni Kat sini lah
Oh, saya salah tekan kalkulator. Tengok. Ralat. Tu dia. Okey. Ambil nilai yang ni kita tolak. Alright. Ini adalah nilai wang ataupun baki selepas bayaran ansuran yang telah dibuat pada bulan yang pertama. Okey, settle kes untuk bulan yang pertama. Jom kita kira pula untuk bulan yang kedua sebab dia nak 3 bulan yang pertama. Ni bulan pertama, bulan yang kedua. Jadi tak ada ruang saya ambil kertas yang lain Baiklah, ini kertas yang seterusnya kosong bersih. Jom kita kira di atasnya. Bulan yang kedua. Tadi baki akhir tadi berapa? Dia dah kira tadi. Yang ni yang last kali kita dapat ni. 119,780. Ini adalah baki akhir pada bulan yang pertama. Selepas dibayar ansuran. Kita tulis balik sinilah. Baiklah, kita sama juga step dia. Kita nak kena kira faedah. Faedah untuk bulan yang kedua sama 4/100 sebab kadar dia sama. Cuma kita tak pakai, kalau macam kat sini kan yang bulan pertama, kita pakai 120,000. Tapi dalam kes ni kita tak pakai 120,000 sebab sudah masuk bulan yang kedua. Jadi nilai kita sudah berubah sebab kita sudah buat bayaran ansuran kan. Kita pakai nilai baki akhir pada bulan yang pertama lah. Iaitu nilai yang ni lah. Kita pakai yang ni, tukar. Dan sama juga kita darat dengan tempoh masa 1/12. Kita dapat kita dapat dalam pecahan. Jadi elakkan ambil pecahan, kita boleh ambil dalam bentuk perpuluhan sebab ini adalah nilai duit. Nilai duit. Jadi RM. Pecahan nombornya panjang kan, kita ambil 2 titik perpuluhan sebab sen kan. Okey, ini adalah faedah pada bulan yang kedua. Jadi selepas kita kira faedah, kita juga kena kira jumlah pinjaman akhir untuk bulan yang kedua. Tapi ini untuk bulan yang kedua. Sama step dia. Tapi ini untuk bulan yang kedua. Jadi cara kiranya adalah kita guna baki akhir ni tambah dengan faedah. Tekan kalkulator. Okey. Kita dapat 120,100. Kita dapat RM120,179.27. Okey. Ini adalah jumlah pinjaman akhir. Kemudian sama juga stepnya, kita nak kira baki selepas bayaran ansuran bagi bulan yang kedua. Jadi kita ambil nilai yang kita dapat tadi yang telah ditambah bersama faedah tu. Yang ni lah, atas ni. Okay. Kita tolak dengan bayaran bulanan dia iaitu RM620 lah. Yang tertera dalam soalan. Ni dia cakap ada yang bulanan. Dan kita terus tolak. Dia terus sambung. Jadi ini adalah
baki selepas bayaran ansuran bagi bulan yang kedua. Ni bulan yang kedua. Jom kita buat pula untuk bulan yang ketiga. Bulan ketiga saya nak pakai kertas lain jugalah. Sebab dia punya step pun sama juga macam ni. Cuma dia punya baki nilai akhir dekat sini berbeza. Jadi saya buat untuk bulan yang ketiga. Bulan ketiga. Jadi baki akhir kita tengok pada bulan yang kedua lah. Baki akhir kita tengok pada bulan yang kedua tadi. Yang inilah nilai dia, RM119,559.27. Saya tulis kat sini. Okey, ini adalah baki akhir kamu. Jadi kita kena kira juga step dia sama. Kita kena kira faedah. Faedah sama juga kadar dia 4/100. Cuma nilai kita pakai baki akhir. Dan kita darab dia dengan bulan, 1 bulan daripada 12 iaitu 1/12 lah. Kita dapat okey, kita dapat berapa faedahnya? RM RM398.53. Ini faedah bagi bulan yang ketiga. Jom kita kira pula apa step dia. Jumlah pinjaman akhir. Step dia sama. Cuma kita kena buat untuk 3 bulan. Jumlah pinjaman akhir. Jadi kita kira dia punya, ni baki akhir tambah faedah. Alright, kita tambah. Okey, ini nilai dia. RM119,957.80. Okey, ini adalah jumlah akhir bagi bulan yang ketiga. Alright. Jadi kita nak kira pula baki selepas bayaran ansuran lah. Baki selepas bayaran ansuran tapi untuk bulan yang ketiga. Jadi kita kira nilai yang jumlah pinjaman akhir ni tolaklah dengan housing loan ataupun loan perumahan, pinjaman perumahan yang dia kena bayar bulan-bulan tu. Ni tadi dapat kan? Tolak dengan 620. Okey. RM119,337.80. Jadi ini adalah baki pada bulan yang ketiga. Jadi kembali kepada soalan yang kita tengok tadi, dia minta hitung baki dan jumlah faedah. Jadi bayaran betul baki selepas semua ni, baki dia berapa tinggal? Inilah selepas bulan ketiga. Tapi lagi satu dia kata jumlah faedah. Jadi kita nak kira jumlah faedah. Mana jumlah faedah? Ni faedah yang pertama 400. Sebab kotak untuk bulan pertama. Ini nak jumlah faedah kan? Yang kedua, bulan yang kedua jumlah faedahnya berapa? Ni RM399.27. Dan ini pula faedahnya berapa? RM368.53. Jadi kita nak kira jumlah faedah lah. Ini baki akhir. Kita kira sini. Sebab dia nak minta jumlah faedah. Ketiga-tiga bulan. RM400 tadi bulan pertama. Tambah dengan RM
Ni RM399.27 tambah dengan untuk bulan ketiga faedahnya RM RM398.53. Jadi kita tekan je calculator. 400 tambah 399.27 tambah dengan 398.53. Kita dapat RM RM1,197.80. Ini dia punya jumlah faedah untuk 3 bulan yang pertama tu. Jadi kita menjawablah soalan. Dia katanya baki kan. Hitung baki selepas bayaran ansuran bagi bulan yang ketiga. Inilah baki dia. Jumlah faedah untuk ketiga-tiga bulan. Inilah dia. Maksudnya jalan kerja dia sama. Cuma kamu kena buat untuk bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Jalan kerja dia sama. Dia nak baki. Kamu bagi tahu baki akhir dia. Macam ni tak adalah baki akhir sebab baru pinjam kan. 120. Kemudian kita kira dia punya faedah, jumlah pinjaman akhir, baki. Sama jugalah. Faedah, jumlah pinjaman, baki. Bulan ketiga, faedah, jumlah pinjaman baki. Jadi jumlah faedah tu tambah, baki akhir ni lah menjawab soalan. Baiklah, rasanya sampai sini sahaja untuk video kali ini. Hanya satu soalan, walaupun sikit soalannya pendek, tetapi jalan kerjanya panjang kerana dia minta dalam 3 bulan yang pertama. Jadi renyah sikit lah. Diharap kalau tak faham boleh tengok balik video ni. Salah silap saya minta maaf. Saya cuba terbaik menyampaikan ilmu menggunakan video anda Cikgu Aisyah Channel. Jadi teruskan menonton teruskan menonton. Nantikan video bab 4. Bab 4 tingkatan 3. Iaitu lukisan berskala. Dalam tajuk lukisan berskala tak susah tapi kita ada lukis-lukis sikit lah. Jadi nantikan video tu, insya-Allah dalam minggu hadapan saya akan post bahagian yang pertama bagi bab 4 lukisan skala. Ajak kawan-kawan join tengok Cikgu Aisyah Channel. Dan kalau ada tertinggal tajuk-tajuk yang lepas tingkatan 1, tingkatan 2, boleh rujuk video-video yang ada dalam Cikgu Aisyah Channel. Mudah-mudahan membantu mana yang tak faham. Kalau ada soalan, bolehlah tanya dekat dalam YouTube. Kalau ada siapa-siapa boleh tolong jawabkan, boleh jawab. Kalau saya sempat, saya jawab. Dan kalau boleh wujud satu bentuk perbincangan dalam YouTube tu lebih bagus. Boleh juga join dalam Telegram Cikgu Aisyah Channel. Okey, tak nak berbembel lagi. Jomlah kita habis video ini. Nantikan bab 4 dalam Cikgu Aisyah Channel. Bye-bye. Cikgu Aisyah Channel.